Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini Selasa 9 hari bulan 3 2021, setelah kita ber-PKP sekejap, alhamdulillah kita dapat sambung balik pengajian kita dalam hadis 40 berdasarkan syarah Al-Wafi. Nama kitab dia Al-Wafi. Kitab ni sederhana panjang, bolehlah dalam masa 40 minit boleh habis. Kalau nak sedap 1 jam setengah, satu-satu tajuk. Hadis kita pada kali ini Al-Hadithus Tsamin, hadis yang ke-8, hurmatul muslim, kehormatan diri seorang muslim yang beramal dengan ajaran Islam, maka dia mempunyai kehormatan yang besar. Kita baca teks hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintah untuk memerangi manusia yang kafir. Manusia mana? Manusia kafir, penyembah-penyembah berhala yang syirik, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Mereka juga mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Sekiranya mereka melakukan sedemikian, maka terpeliharalah darah mereka dan harta benda mereka dariku, melainkan dengan hak Islam dan penghisaban mereka ke atas Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman dan juga Muslim juga dalam kitab Al-Iman. Baik para jemaah sekalian, kedudukan hadis dalam bahasa Arab dipanggil ahammiyatul hadis. Hadis ini macam mana kedudukan dia? Hadis ini merupakan suatu hadis yang amat penting disebabkan ianya meliputi perkara-perkara penting daripada kaedah asas-asas agama Islam, iaitu yang pertama, bersaksi 2 kalimah syahadah. Persaksian dengan kalimah syahadah dia panggil tasdiq jazim. Itu bahasa Arab, maknanya kita yakin sungguh-sungguh. Kalau orang mari nak pukul kita ke, nak tembak kita ke, ada Tuhan? Ada. Siapa Tuhan? Allah. Maknanya tidak kata goyak. Kalau duk mikir, garu-garu kepala, ada Tuhan. Hai, sambil-sambil duk lah, itu dia panggil iman yang tidak jazim. Mana nak mantap. Dia mesti yakin bahawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu mesti mantap. Yang kedua, mendirikan solat dalam rupa yang telah diperintahkan untuk mengerjakannya. Maknanya kita ni solat zuhur, asar, 5 waktu ni jelas. Yang ketiga, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ini dalam hadis ini disebut berapa? Disebut 3 saja. Syahadah, solat, zakat. Dalam hadis lain ada lagi, kita tengok dalam syarah dia. Maka para jemaah sekalian, itu dia katakan bila dia orang bersaksi, maka terpelihara darah dia, makna tak boleh lagi kita nak ancam dia sebagai musuh Islam, tidak boleh.
kecuali dengan hak Islam, maknanya mereka melanggar undang-undang syariat, maka ketika itu berhaklah kita untuk membunuh mereka ataupun mematikan mereka. Maka sekiranya mereka jelas mengucap dua kalimah syahadah, melakukan solat secara terang-terangan, wa hisabuhum 'ala Allah, tentang hati mereka yakin ke tak yakin, percaya ke tidak, itu kita serah kepada Allah. Tak boleh kita nak korek hati manusia. Maka para jemaah sekalian, hadis ini memberi kepada kita beberapa fiqh, pengajaran dan petunjuk yang perlu kita belajar. Yang pertama, telah diriwayatkan hadis-hadis yang semakna, seerti dengan hadis ini daripada Nabi SAW dalam berbagai-bagai riwayat, yang menyebabkan maknanya dan maksudnya lebih jelas dan terang. Sebab dalam hadis ini 3 saja. Dalam hadis lain diriwayat oleh Imam Bukhari, umirtu an uqatilan nas, yakni al-musyrikin, sama juga, tapi ada tambahan. Tengok tambahan ni, wasallu salatana wastaqbalu qiblatana wa akalu zabihatana faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Bila mereka solat ikut kiblat sekali dengan kita, dia makan juga sembelihan macam kita, mana sembelihan kita, mana bukan makan bangkai, maka haramlah ke atas kita untuk menumpahkan darah mereka kecuali dengan hak Islam. Maknanya hak undang-undang jenayah, undang-undang hudud, itu boleh. Dalam riwayat Imam Ahmad daripada hadis Muaz bin Jabal, Nabi SAW juga sebut tentang fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu aw 'asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabu 'ala Allah. Jadi lebih kurang makna dia, bila dia mengucap dua kalimah syahadah, solat, zakat, maka terpeliharalah darah mereka. Jadi 3 riwayat ni lengkap melengkapi. Yang pentingnya dalam riwayat ini hanya menyebut 3 perkara. Baik, kita pergi kepada isu yang kedua tentang al-iqtisar 'ala an-nutqi bisyahadah. Kalau orang mengucap 2 kalimah syahadah saja, cukup ke tidak untuk nak memelihara, melepaskan diri dia, darah dia daripada undang-undang Islam? Jawabnya adalah mencukupi demi untuk mendapat pemeliharaan terhadap jiwa dan harta orang-orang musyrikin dan penyembah berhala itu dengan mengucap dengan lidah 2 kalimah syahadah tersebut. Bila dia mengucap, kita stop, tak boleh nak kacau dia, kecuali dia lakukan benda yang boleh membatalkan ucapan itu. Telah diriwayat oleh Thabit wa minas Thabit lah, telah diriwayatkan secara sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima 2 kalimah syahadah saja daripada orang-orang yang datang mengunjungi untuk memeluk Islam itu. Bila dia mengucap, Nabi lepas dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memelihara darah mereka dengan ucapan sedemikian dan menjadikan mereka termasuk di kalangan orang Islam. Hadis-hadis ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, di mana tidak dinukilkan padanya mendirikan solat. Mana ada hadis yang menyebut, Nabi sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Satu je, maknanya mengucap saja. Dalam riwayat lain, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Mereka bersaksi la ilaha illallah, dia beriman dengan aku dan apa yang aku bawa. Mana dalam riwayat ini meriwayat semua sahih daripada Muslim, daripada Bukhari. Telah diriwayatkan daripada Muslim juga bahawa Nabi SAW juga bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harramallahu damahu wa malahu wa hisabu 'ala Allah. Jadi jelas hadis ini tidak menunjukkan rukun Islam yang lain, dia berpada dengan yang pertama saja. Dan Nabi SAW telah mengingkari tindakan Usamah bin Zaid. Dalam satu peperangan, Usamah bin Zaid kejar musuh.
Bila dapat nak nekat dengan nak kena tawan, musuh ni mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah perang bagi. Bila Nabi dengar, Nabi marah. Kenapa membunuh setelah dia mengucap? Usamah kata, ya Rasulullah, dia mengucap takut ke pedang. Mu tahu dalam perut dia. Nabi kita engkar perbuatan Usamah. Maka di situ kata ulama, kalau orang mengucap, kita kena stop. Tak boleh lagi kita kacau dia. Maka tiada pertentangan di antara hadis-hadis yang menyebut tadi, kerana kesemuanya adalah benar. Kerana sesungguhnya semata-mata mengucap kalimah syahadah menjadikan seorang insan dilindungi dan jadilah dia seorang muslim. Mana pada zahirnya Islamlah dia. Maka adapun mendirikan solat dan mengeluarkan zakat adalah selepas keislamannya. Bila dia Islam, baru kita suruh solat. Jangan suruh solat dulu, mengucap dulu. Kerana itu, untuknya apa yang dinikmati oleh orang Islam dan tanggungjawab mereka adalah sama seperti tanggungjawab orang-orang Islam jika mereka itu terdiri daripada satu jamaah yang mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri mereka, maka mereka akan diperangi sekiranya mereka mencuaikan atau mengabaikan atau tidak menerima salah satu rukun daripada rukun Islam. Artinya hadis ini menunjukkan kalau secara peribadi bila dia mengucap, kita tak boleh kacau. Tapi kalau dia kelompok, sekumpulan yang menentang, menzahirkan perlawanan, tak mau bayar zakat contohnya, tak mau salat, maka ketika itu pihak pemerintah mesti memerangi. Tak boleh biar ke dia. Dia mengucap dah tu, mengucap pun tak salat, dia tak zakat, maka kita lawan. Sebagaimana peristiwa Sayyidina Abu Bakar dalam Harbur Riddah, mani'iz zakat. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Dan jika mereka bertaubat daripada kekufuran serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Maknanya bila dia dah mengucap, dia solat, lepas duduklah negara kita. Surat At-Taubah ayat 5. Dalam ayat 11, fa ikhwanukum fiddin. Maka bila mereka mengucap solat, zakat, maka mereka itu saudara kamu dalam agama. Telah sabit dalam riwayat bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu ghazwah peperangan, bila Nabi kita pergi perang ke atas sesuatu kaum, Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang mereka sehingga waktu subuh. Mana kalau kita sekepul malam, tunggu subuh esok. Tunggu subuh. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang mereka. Jika tidak, mereka akan diserang. Kerana kemungkinan bahawa mereka telah memeluk Islam, iaitu laungan azan tersebut menandakan bahawa kaum tersebut telah pun memeluk agama Islam. Sebab itu ana selalu sebut kepada jemaah, kita tak boleh gugurkan azan walaupun terlewat, contohnya terlambat sikit kuliah habis, tak boleh gugur azan. Sebab apa? Azan tu syiar Islam, syiar salat. Dia yang pertama, dia jadi tanda masuk waktu. Betul? Yang tak boleh lewat subuh dengan maghrib, tak boleh. Pasal apa? Sebab dia ada satu kaitan ibadat lagi, nama dia ibadat puasa. Subuh kalau kita lambat, orang duk makan, tiba-tiba pakai komak, tak puasa dah lah hari ni. Jam dia kata. Maghrib juga duk tunggu sejuk dah makan dia. Kabar-kabar orang sembahyang maghrib, mana azan? Tak ada lah, itu tidak boleh. Tetapi dalam masalah lain, kalau kita terlambat, kita kena azan. Kenapa kena azan? Sebab azan itu syiar, syiar solat. Bahkan waktu Nabi SAW terlepas satu solat subuh, Nabi nak qadha, dia suruh azan dulu. Jadi kalau qadha apa azan, kalau terlebih 4-15 minit, kena azan. Nah, baik. Kita pergi kepada isu yang ketiga,
perbincangan di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Bila peristiwa ini berlaku, tengok dalam kitab kita. Adapun perdebatan, kita nak kata berdebat ke Sayyidina Umar ni, ataupun munazarah, maknanya perbincangan, lebih lunak bahasa. Perbincangan yang terjadi antara Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengenai memerangi orang yang menahan daripada mengeluarkan zakat. Selepas Sayyidina Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan orang tak mau bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi wafat, dia tak mau bayar. Dia kata ayat Quran tu kepada Nabi, khuz min amwalihim. Allah perintah Nabi ambil. Abu Bakar tak ada perintah, kenapa kita nak bayar dengan dia? Sedap juga hujah dia ni. Tuan-tuan kena ingat, dia berhujah dengan Quran, tapi tafsir sendiri, bukan tafsir muktabar. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bertegas, aku akan memerangi sesiapa yang tak mau bayar zakat. Datang Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, bagaimana mu nak memerangi mereka sedangkan mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka solat? Kaifa tuqatiluhum? Sayyidina Abu Bakar mengulangi hadis ini, umirtu an uqatilan nas, sehinggalah sebut waktu zakat, bayar zakat. Dalam hadis ini sebut solat dengan zakat. Maka Abu Bakar bertegas, dia kata, demi Allah, aku pasti akan memerangi sesiapa yang memisahkan antara solat dengan zakat. Siapa dia solat tak bayar zakat, aku akan perang. Solat tubuh, zakat harta. Kata Abu Bakar, demi Allah, sekiranya mereka menahan dariku dengan tidak mengeluarkan zakat, walaupun dengan tali-tali unta, contohnya iqal, tali unta, tali mengikat unta yang dia bayar kepada Nabi dulu, dia tak mau bayar pada aku, maka aku akan perangi mereka. Bila dengar gini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nampak jelas ijtihad Abu Bakar tepat. Maka ketika itulah Sayyidina Umar kata apa? Sadaqa Abu Bakrin, Allah Ta'ala telah cerahkan dada Sayyidina Abu Bakar. Maka pada ketika itu Sayyidina Umar bersetuju dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar. Kita kata Alhamdulillah. Jadi jelas bahawa tak boleh nak misah dua ni. Siapa dia misah, ana selalu sebut, pendakwah-pendakwah lain juga sebut, dia kata kita ni rukun iman 6, rukun Islam kita ada 5, matematik Islam dengan iman 6 tolak 1 kosong, 5 tolak 1 kosong. Kalau kita pergi sekolah kita lain, 5 tolak 1 4 lah, dalam iman 5, 6 tolak 1 kosong. Dia beriman semua rukun iman, kecuali tak percaya kepada malaikat sebab tak pernah jumpa. Lah, kamu tidak beriman. Maka ijtihad Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jelas bahawa mereka akan diperangi. Kenapa? Sebab mereka telah memisahkan di antara hak zakat dengan hak solat, hak yang lain, maka tak boleh. Baik, itu satu ijtihad Sayyidina Abu Bakar dan telah dipersetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah ini menunjukkan ketinggian ilmu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana dalam dan tepat serta terperincinya istinbat, pengeluaran hukum hakam syarak daripada hadis yang telah digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan keputusan itu menyamai dan bertepatan dengan nas. Maka Sayyidina Umar juga telah pun bersetuju dengan pandangan tersebut. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada isu yang seterusnya. Yang keempat, hukum bagi mereka yang meninggalkan kesemua rukun-rukun Islam. Yang tadi satu je zakat. Hukum ke atas orang yang meninggalkan keseluruhan rukun-rukun Islam sekiranya mereka itu terdiri daripada satu kumpulan jamaah dan mereka mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri mereka, maka mereka hendaklah diperangi sebagaimana diperangi akan orang-orang yang meninggalkan solat dan tidak membayar zakat. Maka pihak pemerintah kena kepung mereka. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri
daripada Hanzalah bin Ali bin Asqa bahawa Sayyidina Abu Bakar telah menghantar Khalid ibn Walid dan memerintahkan beliau agar memerangi manusia atas kelima-lima rukun itu. Mana-mana orang pisah rukun, perang. Maka sesiapa meninggalkan salah satu daripada rukun 5 itu, hendaklah diperangi akan mereka sebagaimana diperangi akan orang-orang yang meninggalkan kelima-limanya. Syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan tidak boleh dipisahkan. Sa'id bin Jubair berkata, Sayyidina Umar ibn Khattab telah berkata, sekiranya manusia meninggalkan haji tak sebut tadi, dia sebut zakat. Sekiranya manusia meninggalkan haji, tak mau pergi haji, maka kami akan memerangi mereka sebagaimana kami memerangi golongan yang meninggalkan solat dan golongan yang tidak bayar zakat. Tuan-tuan jangan tanya pula, baru ni haji tak boleh pergi. Tu dia bukan meninggalkan haji, dia tangguh sekejap sebab Covid mari kan. Ya, masalahnya haji langsung tidak, itu tak boleh. Apabila salah seorang muslim meninggalkan salah satu daripada rukun Islam, yang tadi kelompok, kerajaan kena lawan. Tapi kalau individu macam mana? Individu meninggalkan salah satu daripada rukun Islam dan enggan mengerjakannya, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat agar mereka diperangi sebagai pelaksanaan hukum hudud, hukum had ke atas mereka. Imam Ahmad, Ishaq dan Ibn Mubarak berpendapat mereka diperangi dengan sebab kufur. Tanda tuan-tuan, apa beza? Yang ni had, yang ni kufur. Kenapa? Contohnya, orang tak solat tapi dia tidak engkar kewajipan solat. Dia kata dia tak mau solat je, leceh lah, lorak, sibuk. Setelah kita suruh dia taubat, dia tak mau juga. Maka ketika itu pihak pemerintah kena tangkap dia, suruh dia taubat, tak mau, maka dibunuh. Bunuh di sini mengikut mazhab Syafi'i, dia kata bunuh hudud, bukan bunuh kafir. Orang bunuh hudud, lepas dia mati, kita kena kafan, kita kena solat, tanah dikubur orang Islam. Imam Ahmad lah, mereka mati murtad, lepas mati dibawa ke jerak, bukan lagi di perkuburan orang Islam. Itu perbezaan antara had dengan kufur. Adapun tentang orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, puasa dan menunaikan haji, maka Imam Syafi'i berpendapat mereka tidak diperangi atas sebab demikian, tapi mereka diminta supaya bertaubat. Telah diriwayatkan dua pendapat daripada Imam Ahmad mengenai perkara itu. Yang masyhur adalah orang-orang yang menahan daripada mengeluarkan zakat adalah diperangi. Imam Ahmad lebih keras daripada Imam Syafi'i dalam masalah ini. Yang pentingnya kita kata alhamdulillah, imam-imam kita sangat bertegas dengan apa yang berlaku. Baik, kita pergi kepada al-matlub, al-imanul matlub. Iman kita ni setakat mana dituntut? Tanda. Di dalam hadis terdapat petunjuk yang nyata bagi mazhab para muhaqqiqin. Tanda ni, yang ada kitab muhaqqiqin ni, para ulama yang meneliti dalil-dalil. Itu makna muhaqqiqin. Dari kalangan ulama salaf dan khalaf, bahawa iman yang dituntut adalah iman yang tasdik, yang jazim. Maknanya keyakinan yang tak berbelah bagi, yakin. Dan i'tiqad dengan rukun-rukun Islam tanpa sebarang keraguan. Adapun mengetahui tentang dalil-dalil para ahli kalam, duduk main ta'aluk ini, kan macam kita duduk belajar dalam setengah kitab kita tu, tanjizi ni ta'aluk, ramah tak faham ni. Nah, ustaz mengajar apa letih kita nak faham, kita nak bagi faham apa payah. Dan sampai kepada keimanan dengan hukum yang mereka tetapkan adalah tidak wajib dan bukan merupakan syarat keimanan. Alhamdulillah. Yang naknya, bila orang tanya, mu yakin ada Allah? Naam, ada Allah. La ilaha illallah. Mana dalil ada Allah? Adanya makhluk. Habis, cukup. Jadi tak perlu kita duduk tinggi-tinggi perbahasan. Sebab apa? Sebab al-imanu ma waqara fil qalbi, benda yang terpahat dalam hati.
Cuba kita tengok iman Saharatu Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun, berapa jam dia beriman? Paginya ahli sihir. Dah. Minta lagi dengan Fir'aun. Kalau menang, apa ganjaran? Oh, Fir'aun kata jangan bimbang. Mu ni orang kuat, orang rapat istana. Baik. Bila berdepan dengan Nabi Musa, dia campak tali-tali dia. Mari Nabi Musa campak tokak dia serung habis tali. Dia kata ni bukan sihir Musa ini. Terus mereka berikrar amanna bi rabbi Musa wa Harun. Beriman. Fir'aun terkejut. Kamu beriman? Tarik balik. Kalau tidak, aku akan potong tangan kaki kamu silang. Aku akan azab kamu. Ahli sihir patutnya menggeletar, tapi iman sudah masuk dalam hati. Apa dia jawab? Faqdima antaqad. Fir'aun, membuatlah apa kamu nak buat. Kami tidak akan undur daripada iman. Kita kata Masya Allah. Berapa tempoh? Tak sempat lagi nak pergi belajar, tak sempat masuk kelas fardu ain. Tapi oleh kerana iman telah terpasak dalam hati, tasdiqul jazim, maka ketika itu mereka sanggup dibunuh dan mereka syahid. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ini dipanggil yang dituntut iman kita ni keyakinan. Kalau sekat kita tahu baca sifat Allah Ta'ala 20 ni, tapi yakin tak yakin tak ada pula, itu dia panggil maklumat. Berapa ramai budak-budak ambil pengajian Islam SPM boleh A+, yang anak-anak orang Islam tak beriman pun dia. Ni anak-anak bukan Islam yang nyata dipasti, tak tahu dia mengajar nasib lagu mana. Dia tahu. Mana itu dia panggil knowledge, satu maklumat, tak ada masalah. Baik, kita pergi kepada hadis. Kita ada 2-3 lagi. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqi. Kita darah dia terpelihara kecuali dengan hak Islam. Apa makna hak Islam? Tengok kita. Dalam riwayat ini menunjukkan illa bihaqqi. Dalam riwayat lain disebut melainkan dengan hak Islam. Telah dinyatakan dahulu bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengeluarkan hukum daripada lafaz hak itu, iaitu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Tinggal hak ni, mana kamu tak menunaikan hak Islam. Manakala sebahagian ulama pula menambah puasa dengan haji. Termasuk hak Islam juga ialah melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan penumpahan darah seorang Muslim yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang mewajibkan ianya dibunuh atas sebab-sebab perbuatannya itu. Ada riwayat menunjukkan tafsir daripada hadis ini, iaitu apa yang telah diriwayat daripada Nabi, diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Jarir At-Tabari daripada Anas. Anas kata apa? Ada kata marfu' hadis ini, ada kata mauquf daripada kata-kata Anas. Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap. Bila dia mengucap la ilaha illallah, terpeliharalah illa bihaqqiha, kecuali dengan hak dia. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kira-kira yang batin kita serah ke Tuhan. Orang tanya Anas, wa ma haqquha ya Anas? Apakah hak dia? Kalau dia tak tunai, kita boleh perang. Apa hak? Qala, kata Anas, zina ba'da ihsan. Orang yang pernah berkahwin berzina, maka orang ni dirjam sampai mati. Satu. Kufr ba'da iman. Orang yang setelah beriman murtad, jadi kafir, orang ni juga boleh dibunuh. Dalam hadis lain kata wa man baddala dinahu faqtulu. Yang ketiga wa qatli nafsin. Orang yang membunuh orang dengan sengaja, fayuqtalu bihi, maka dia juga dibunuh. Mana hak Islam artinya orang yang melanggar undang-undang Islam dalam bab hudud boleh dibunuh. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, moga-moga itulah penghujung daripada kata-kata Anas. Perkara ini ditegaskan dalam hadis sebagaimana diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin. Tengok. Ayat hadis ni terbalik. Yang tadi bila dia mengucap terpelihara. Yang ni pula la yahillu damu, tidak halal darah seorang Islam itu, seorang yang telah Islam, yang telah mengucap la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, kecuali dengan 3 sebab.
As-sayyibuz zani, orang tua yang berzina. Tua di sini maksudnya orang pernah berkahwin. Tak kira dia muda atau tua, yang penting dia sudah berkahwin. Wan nafsu bin nafsi, orang bunuh orang dengan sengaja. Kalau bunuh tak sengaja, tak boleh balas bunuh. Kita kena ambil pampasan dia. Ini adalah Islam. Undang-undang kafir lain. Dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati sebab dia bunuh orang. Tapi mangsa bunuh boleh apa? Boleh ke apa? Kalau ada insurans boleh insurans, itu je lah. Dalam Islam lah 100 ekor unta kena bayar kepada pampasan kepada keluarga si mati. Tengok kategori lah. Kalau dia bunuh tersalah, 100 ekor unta kecil-kecil. Kalau bunuh dia panggil syibhul amdi, macam tersalah. Tapi sebenarnya macam sengaja. Dia bunuh dengan benda yang besar tapi tak sangka pula mati. Kalau dia bunuh dengan sengaja, dia punya dia, kalau kita tak nak balas bunuh dia cukup berat. Dalam perut unta tu kena ada baby 40 ekor. Unta mengandung, maharga. Jadi itu dia panggil undang-undang Islam. Tapi undang-undang CB yang kita panggil undang-undang kafir ni tak ada gapo. Senyap gitu lah, ada boleh. Orang itu mati, pembunuh juga mati, tapi dari sudut pampasan tidak ada. Yang ketiga, at-tariku minad-din wal mufariqul jam', orang yang murtad meninggalkan jamaah muslimin, maka orang ini juga boleh dibunuh. Baik, tinggal lagi soalan sehari dua ni timbul, tak timbul. Ada orang mengaku tak mau Islam. Ini orang pakat tu saya buat video ni tak. Dia panggil, maka kalau mengikut dalam undang-undang Islam, orang yang bercita-cita tak mau jadi Islam, murtadlah dia. Tuan-tuan baca dalam kitab Mestikah Hadis jilid pertama. Bab yang akhir, bab kewajipan menjaga iman Islam, jelas. Siapa dia rasa je, aku ni rasa 2 tahun lagi nak jadi kafir. Dia kata, kafir selalu, tak ada 2 tahun. Apalagi kalau dia bercita-cita bersumpah. Nah, itu dari sudut perbincangan atas kertas. Adakah netizen boleh tulis kafir selalu? Tak. Undang-undang Malaysia, saya ikuti satu webinar yang dinyatakan oleh pihak ahli-ahli pengamal undang-undang. Dia kata undang-undang Malaysia, orang macam ni pihak penguasa agama kena tangkap. Dia panggil proses istitabah. Dibawa supaya dia bertaubat. Beberapa kali dibawa. Taubat juga, akhir kali dia tak mau taubat juga, tidak ada lagi undang-undang murtad, belum digobalkan lagi. Wallahu alam. Tapi dari sudut din agama boleh berlaku. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, jangan ada orang suka-suka seronok-seronok yang cakap ai tak mau jadi Islam susah. Ni ada 2-3 kes. Bila dia kena tangkap ke pejabat agama supaya dia lepas. Bila dia kata dia tidak Islam, lepaslah dia je. Macam isu salah seorang pada pengikut Ayah Pein. Dia kata dia tidak Islam. Bila tidak Islam, tak boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni untuk orang Islam saja. Maka undang-undang tidak sebegitu mudah. Kita nak jatuh hukum orang murtad kata murtad pun tidak mudah. Jadi isu ni perlu dibawa ke mahkamah syariah. Pihak hakim pemerintah yang akan putuskan mereka ni dijatuh murtad ataupun tidak. Panjang proses tu. Nak jadi murtad tu, dia ada lagi dia panggil peringkat interim. Interim ini sementara perbicaraan. Kalau dia mati 3 tu, kena tanya kubur orang Islam lagi. Selagi tak keluar dia murtad. Nauzubillah. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam video rakaman webinar bicara tentang undang-undang murtad di Malaysia. Jadi kita haraplah insya-Allah dengan pindaan undang-undang yang nak dibuat oleh kerajaan kita ataupun RUU yang berkaitan ini, mudah-mudahan kuasa ni kuat sikit lagi. Kalau tidak, ramai orang semana-mana dia puas duduk saja ambil telefon, saya tak mau Islam dah, apa kata. Habis main-main je. Pakat saya bawa video, kita kata lah, perlu ada penegasan undang-undang. Negara Arab Saudi mudah. Yang saya baca dalam Sakabah Arab, bila ada orang macam ni, dia tangkap terus, istitabah, bawa ke mahkamah. Kalau tak taubat juga, hancur. Tapi kita sini tidak ada undang-undang yang tersebut. Maka para jemaah sekalian, oleh kerana undang-undang tidak ada, kitalah yang berusaha untuk mendidik, menjaga, menyekat anak-anak kita jangan sampai terjebak dengan kumpulan-kumpulan yang memandang rendah kepada agama sendiri. Wal-iyazubillah. Baiklah, kita pergi yang terakhir, penghisapan di akhirat. Apa dia? Maknanya kita ni
kita dibenarkan untuk menghukum orang secara zahir. Orang ni mari dia kata dia mengucap dia Islam, Islam lah kita kata. Macam cerita Usamah tadi. Bila dia mengucap, Usamah kata dia takut pedang Rasulullah. Nabi kata membelah perut dia. Asyaqaqta batnahu, membelah perut dia, tengok tak ada la ilaha illallah. Maka di sinilah para ulama mengatakan tugas kita ni hanya Allah Ta'ala yang mengetahui barang yang tersembunyi dan menghisap semuanya. Sekiranya dia seorang Muslim, mukmin yang sadik, yang benar-benar, maka dia akan masukkannya ke dalam syurga. Dan sekiranya ia seorang munafik, dia akan menempuh neraka yang paling bawah. Kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang mari mengaku dia Islam, ada siji dia sudah masuk Islam, kalau kita nak bagi sedekah, bagi. Dia kata, "Hai mu'alaf nipu dia ni." Tak usah duduk tipu. Nak bagi bui. Tak nak bagi sudah, jalan. Cari orang lain. Aku tak nak bagi. Tak percaya awak ni siapa dia. Maka tak boleh. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam umar an unaqqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menebuk ke dalam hati manusia, dan tidak aku diperintahkan untuk membelah perut-perut mereka untuk nak tengok ada iman ke tak ada iman. Bila orang mari bercakap, dia kata dia beriman, kita yakin, sudah kita kata dia beriman. Kalau kita nampak perbuatan-perbuatan dia yang menyalahi, kita boleh tangkap, boleh diperiksa, bawa kepada pihak penguasa agama supaya mereka siasat orang ni betul-betul ke tidak. Ni ramai sekarang ni orang mengaku beriman macam-macam kan. Contoh di negara Arab Saudi dulu ramai amah-amah ni, bibik-bibik ni, dan juga orang panggil jururawat. Dia nak masuk sini, dia mengaku beriman, boleh kerja di Mekah, di Madinah. Tapi ada yang mengatakan mereka ni bukan orang Islam. Jadi kita nak kata apa dia mengaku dia Islam. Tempat kita ni pun orang mengaku Islam, Islam lah kita. Iaitu adapun tentang apa yang tersembunyi atau apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, maka itu menjadi tanggungjawab Allah untuk menghisap mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada mereka. Jadi kita jangan pandai-pandai tuan-tuan, jangan merampas kuasa Allah. Aku tahu dalam hati dia tu, aku tahu dalam perut orang ni lah. Kita tahu yang zahir, yang batin. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang menghitung, menghisap benda yang rahsia. Macam mana kita? Pada tu lagi ni kita tak nak kata apa. Ada orang pergi beri sedekah, orang suka ambil gambar-gambar. Kita kata tak ikhlas tu, tak boleh nak kata. Adalah agenda dia, kenapa dia ambil gambar? Cuma kalau tak ambil lebih baik. Sebab tak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syak wasangka sama-sama kita, tidak menimbulkan masalah. Tapi apa boleh buat, dunia nak kiamat, semua orang main gambar berlaku. Yang ke-8, wajib memerangi. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahawa adalah wajib ke atas kita memerangi penyembah-penyembah berhala sehingga mereka memeluk agama Islam. Kalau dia lawan kita, tapi kalau dia tak lawan, menjadi kewajipan kita, tanda kita. Kalau dia tidak lawan kita, macam kafe-kafe orang bukan Islam yang ada dalam negara kita ni, tak ada kita kena lawan, kita kena dakwah. Kewajipan kita ajak mereka masuk Islam. Dan alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah, perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan membenarkan, oleh kerana Islam itu ditulis sebagai agama persekutuan tu, maka kita boleh dakwah kepada orang bukan Islam, tapi orang bukan Islam tak boleh dakwah orang Islam kepada agama mereka. Tuan-tuan bayangkan kalau tidak ada dalam perlembagaan, agak-agaknya ramai ke tak ramai lagi orang main video tak mau jadi Islam, boleh jadi ramai lagi, wali'iyazzubillah. Jadilah ini satu kekangan. Namun begitu, jangan harapkan kekang, kita harapkan keimanan, insya-Allah. Yang terakhir, darah dan harta benda orang-orang Islam adalah terpelihara, tak boleh kita ambil sewenang-wenangnya. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita sambung lagi dalam hadis yang berikutnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.